Assalamualaikum guys, welcome back. Aku dapat surat layang ni lebih kurang 3 jam selepas video ataupun posting ni dikongsikan dekat social media, dan aku terus message dekat Sueb untuk dapatkan pengesahan pasal apa yang jadi. Dia reply, dia kata dia maklum pasal apa yang jadi dan dia tahu pasal surat layang tu dan dia tengah berusaha untuk selesaikan apa yang jadi. Lepas tu aku minta lah statement dari dia sebabnya aku nak cover pasal isu ni, yang mana pada aku kesian lah pada pekerja-pekerja yang kena hadap masalah macam ni, sedangkan diorang dah berusaha bersungguh, dah bekerja benda semua kan. Cuma malangnya syarikat tak dapat nak fulfill apa yang dijanjikan. Cumanya waktu tu Sueb cakap kata dia tak sedia lah nak bagi apa-apa statement sebab waktu kita orang sembang tu pun dalam pukul 2 lebih 3 lebih macam tu. Masa tu mesti dia duduk fikir, aduh aku baru nak merasa Maggi yang si Wati ni buat, dah si Ad ni pula kacau. Kisahnya, surat layang yang viral semalam ialah berkenaan dengan keluhan dari pekerja ataupun bekas pekerja Bumblebee yang dakwa syarikat tu culas untuk bayar KWSP. Ikutkan dakwaan dari individu tersebut yang mana aku ringkaskan, surat terbuka untuk Bumblebee. Sampai bila tak nak bayar KWSP pekerja? Setiap bulan dalam slip gaji untuk EPF ditolak, sedangkan dalam i-account KWSP tiada transaksi kemasukan duit dibuat. Kemana duit yang hilang hasil dari penolakan EPF di dalam setiap slip gaji pekerja tu? Pekerja bukan seorang dua tapi beratus. Benda ni menjadi tanda tanya semua orang yang bekerja di bawah syarikat anda. Masuk je tahun 2023, tiada sebarang pembayaran KWSP dibuat. Kalau ada pun hanya 1 ataupun 2 bulan saja, itu pun sekadar mengaburi mata pihak yang lain. Sekarang ni dah hampir ke penghujung tahun. Kemana bayaran bulan-bulan yang selebihnya tu ya? Sejak tahun 2021 hingga 2022, tiada sebarang isu mengenai pembayaran KWSP, tapi masuk 2023, hal ni jadi semakin melampau batas. Cut off gaji 23 hari bulan, tapi gaji tetap dapat lewat 7 hari bulan atau lebih dari 7 hari bulan. Setiap double pay atau OT dibayar lewat pertengahan bulan. Kenapa pihak anda sentiasa menunda hak pekerja bawahan anda? Anda boleh membeli warehouse yang baru, tapi boleh saya tahu kenapa anda tidak mahu membayar KWSP pekerja anda? Orang luar boleh cakap, tahniah, anak Melayu percaya. Tapi hakikatnya, kebanyakan pekerja hauk. Berapa ramai pekerja keluar masuk dalam beberapa tahun ni disebabkan bahagian pengurusan atasan bermasalah dan isu KWSP ni juga. Kata untung 150 juta sepanjang 3 tahun beroperasi, tapi isu KWSP pun tak dapat selesai sampai hari ini. Mana hak sebagai seorang pekerja yang bekerja di bawah syarikat anda? Tak kira pekerja yang dah berhenti ataupun yang masih lagi bekerja di bawah syarikat anda yang kah tu. Saya kat sini bukan nak keruhkan keadaan, tapi nak cari jalan terbaik, bukan untuk mengaibkan atau memburukkan lagi mana-mana pihak. Aduan ke KWSP dan buruh sudah dibuat, tapi pihak berkenaan senyap seperti tiada aduan dibuat. Benda ni agak muskil ya. Dah banyak aduan dibuat dalam masa setahun, tapi apa tindakan pihak berwajib untuk isu ni? Pihak berwajib tak memberikan apa-apa maklum balas. Ini jalan terakhir terbaik sekali diambil untuk menyatakan mengenai isu ni. Setiap apa yang dikomen di Instagram anda tentang isu gaji ataupun KWSP, anda padam dan anda blok setengah akaun tersebut, dan saya juga adalah antara salah satu orang yang anda blok. Okey, pertama sekali aku nak share dengan korang pasal hak korang. Kalau kata korang bekerja, makan gaji, dan company tempat korang bekerja tu tak bayar gaji untuk bulan sebelumnya sebelum 7 hari bulan untuk bulan depan, makanya lepas 7 hari bulan tu korang layak, korang berhak untuk pergi ke pejabat buruh, lepas tu buat laporan. Yang ni korang kena tahu dan korang kena faham supaya korang tak teraniaya. Jangan risau, jangan takut untuk buat laporan, sebab setakat pengalaman aku, bila kata pergi buat aduan dekat pihak berkuasa ataupun pejabat buruh ni, diorang memang akan buat kerja secara efisien. Ini based on pengalaman aku lah. Kalau pasal isu KWSP ni, memang aku ada sembang dengan Sueb pasal benda tu, yang mana aku ada tanya kat dia, adakah ini masalah management? Sebab kita sendiri pun pernah bekerja dekat office, makanya kita tahu kadang-kadang ada department yang penting yang tak perform, dan benda tu sebenarnya menyusahkan orang lain dan juga company sendiri. Tapi waktu tu Sueb dia tak menidakkan dan juga dia tak mengiyakan. Dan semalam Sueb ada upload video untuk menerangkan pasal apa yang jadi, maka terjawablah apa yang berlaku sebenarnya. Pencerahan yang saya nak lakukan kat sini, insyaAllah berkenaan dengan Bumblebee. Sebab sekarang ni viral dekat TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Tajuknya Bumblebee lambat bayar gaji dan tak carum KWSP selama hampir setahun. Saya adalah founder, saya juga shareholder dalam Bumblebee, company Bumi Putra. Dan daripada awal bermulanya Bumblebee, saya memegang jawatan sebagai Head of Marketing. Saya yang buat marketing, tapi saya tidak dikhususkan untuk di bahagian finance. Okay, finance ada orang yang jaga finance, HR ada yang jaga HR, untuk operation ada yang jaga operation. Sampailah tahun ketiga, bila mana saya merasakan yang Bumblebee mismanage daripada segi keuangan kita. Ya, alhamdulillah kita buat
sale yang sangat tinggi. Ada keuntungan yang kita buat, tapi bila mismanage, banyak benda yang jadi kelam kabut. Pada tahun 2022, bulan 11, saya dan seorang lagi partner take over almost everything. Kalau dulunya saya pegang hanya marketing, kita take over almost everything. Sampailah ke finance. 2023 bukanlah tahun yang baik sangat untuk industri F&B. Of course, in term of sale kita drop. Kami akui, yes, Bubble Bee ada sangkut. Cuma saya nak buat pencerahan. Sebab bila surat layang itu dikeluarkan di TikTok, seolah-olah kami Bubble Bee memang langsung buat tak tahu tentang KWSP staff-staff kami. Itu macam tak okey sangat lah. Sebab saya nak beritahu, start daripada awal tahun 2023, kita berhubung dengan KWSP, kita maklumkan kepada mereka apakah situasinya. Kita tahu kita ada tunggakan yang sebanyak ini, yang mana kami tak boleh nak bayar sekali. Kami buat rundingan untuk bayar secara angsuran. Sebab itu adalah kewajipan kami, company. Okay, kewajipan kita orang. Memang kita orang kena bayar. Kok mana pun kena bayar. Itu adalah hak pekerja. Dan Alhamdulillah kami pun ada buat pembayaran. Banyak juga pembayaran yang dah dilakukan. Cuma menunggu untuk keputusan berapa kali ansuran. And then setiap ansuran itu berapa kali yang kita orang boleh bayar. Jadi kalau tulisan yang sedang viral ni menampakkan macam kita orang memang buat tak tahu langsung pada KWSP staff kita orang, itu adalah salah. Sepanjang 3 tahun lebih Bubble Bee beroperasi, kita lalu saat genting masa PKP. Masa PKP kita tak pernah potong gaji pekerja. Dan saya nak maklumkan juga, sepanjang 3 tahun lebih sampai ke saat ini, kita tak pernah tak bayar gaji. Kalau kata ada orang kata sampai, oh, foundernya bermewah-mewah, takkan saya nak kena cakap berapa banyak duit saya sendiri yang saya dah keluarkan untuk Bubble Bee. Kita tak nanya orang. InsyaAllah kita cuba untuk buat yang paling baik. So, terima kasih banyak tau di atas support pada Bubble Bee. InsyaAllah semoga Allah permudahkan. Assalamualaikum. Aku tak terkejut bila kata benda jadi macam tu, sebabnya aku tahu sebelum ni ada beberapa bisnes yang Sueb buat, yang mana bahagian pengurusan dia serahkan pada orang lain dan dia handle bahagian marketing. Tapi ada beberapa bisnes yang dia buat asyik tersadung, sebabnya bisnes partner dia buat perangai, dan disebabkan Sueb muka depan untuk beberapa bisnes ni, makanya yang terpalit dengan kontroversi dan kena menjawab kecaman netizen, of course Sueb. Aku bukan nak backup dia, cumanya aku berkongsi dengan korang situasi sebenar berdasarkan pengalaman aku bekerja dengan dia. Cara dia bekerja yang aku tengok, dia akan serahkan tugasan kepada orang tu dan dia percaya dan expect orang tu akan lakukan tugasan diorang dengan baik. Dan aku tengok memang ada celahan untuk orang buat taik dengan dia. Jadinya sekarang ni bila kata dia dah announce yang dia dah masuk campur dekat bahagian pengurusan untuk Bubble Bee ni, makanya aku mengharapkan supaya ada perubahan terhadap bahagian pengurusan dan tak ada lagi isu pasal pekerja yang ditindas. Sebagaimana aku selesa bekerja dengan dia dan aku tak ada masalah payment dengan dia, dia sentiasa bayar on time. Bila kata aku bekerja dengan dia lebih kurang dalam 2 hingga ke 3 tahun macam tu. Macam tu jugalah yang aku harapkan bila kata dia dah start involve dekat bahagian pengurusan. Dengan campur tangan Sueb, aku yakin isu KWSP ni dapat selesai dengan baik. Kalau di masa akan datang, perkara ni masih lagi tak selesai, jangan risau, kawan tak kawan, aku tetap bebel. Sebabnya aku bukan penggemar berita-berita yang mana kita dapat tengok kat situ ada pekerja ataupun ada orang yang ditindas. Jadinya dekat sini aku letakkan keyakinan pada Sueb untuk selesaikan pasal isu KWSP ni, dan aku doakan semoga dipermudahkan urusan mana-mana pihak dan masing-masing dapat bekerja dengan happy dan juga tak ada masalah. Dan akhir kata pepantun, apa guna intan permata andai dugaan asyik bertandang. Tak guna harta berjuta kalau pijak kepala orang. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Mantap Pak Bo. Oh, sakit.